Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Purnama Maran Channel. Seterusnya kita akan membicarakan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Pada hari ini hadis yang ke-15. Sifat pemimpin yang menjadi ahli syurga. Apakah dia sifat ahli pemimpin yang membawa ciri-ciri ahli syurga? An Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ذات يوم في خطبته وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. Daripada Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan khutbah dan baginda bersabda, dan sesungguhnya ahli syurga itu ada 3 jenis. Yang pertamanya pemimpin yang adil, pemurah serta diberikan hidayah. Yang keduanya dan lelaki yang penyayang, yang memiliki hati yang lembut buat ahli keluarganya dan seluruh kaum muslimin. Dan yang ketiganya, lelaki yang menjaga kehormatan diri di samping menyara keluarganya. Hadis daripada Sahih Muslim nombor 2865. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahawa ada 3 golongan ahli syurga. Menariknya di sini hadis ini turut memberikan ciri-ciri dia yang menjadi gambaran utama tentang mereka yang disifatkan pada ahli syurga. Bagi pemimpin pula, ciri utama yang dijelaskan dalam hadis ini ialah mereka bersifat adil. Kita dah baca dari hadis yang ke-14 bawah ni, iaitu pemimpin yang adil, ciri dia bagi pemimpin. Mudah memberi, mutasaddiq, mudah memberi, pemurahlah, mudah memberi. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan, muwaffaq. Oleh kerana dia ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia bersifat adil berdasarkan syariat Allah, dan dia menjadi orang yang pemurah, dan dia akan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan bimbing dia, Allah akan pelihara dia. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah SWT, Allah akan pelihara. Mana Allah akan bimbing, Allah akan jaga kamu di sepanjang jalan kepimpinan kamu. Jadi sifat adil ni, bagaimana yang kita terang dalam hadis yang ke-14 ni, adalah sifat utama yang sentiasa diulang-ulang dalam hadis berkait dengan kepimpinannya. Ini menggambarkan tentang keutamaan bila nak jadi seorang pemimpin, mestilah bersikap demikian. Ciri utama adil. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pemimpin yang adil adalah golongan pertama yang akan mendapat naungan Allah. Di mana hadis Sahih Bukhari nombor 660 yang bermaksud 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitulah salah satu daripada 7 golongan ialah pemimpin yang adil.
Sifat kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah kemurahan untuk memberi. Adil nombor satu. Nombor dua ialah kemurahan untuk memberi. Ini adalah sifat tambahan yang mungkin suka dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin gaji dia mungkin mahal. Dia nak beri pada orang ni payah sikit. Ciri kedua ni mungkin payah sikit. Rasulullah SAW menasihatkan agar kita menjadi pemimpin yang tidak lokek, yang tidak kedekut, untuk memberi sekalipun menggunakan harta kita sendiri. Harta kerajaan tu kita tukar urus, tapi kita ada gaji, kita ada income, kita ada. Maka Nabi kata jangan kamu lokek, guna hakmu sendiri. Kamu sebagai pemimpin guna piti sendiri. Orang panggil piti adalah kocek sendiri pakai ni. Itu lebih bagus. Rasulullah SAW menasihatkan agar kita menjadi pemimpin yang tidak lokek. Ingatkah kita sebagaimana Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah turun padang untuk memerhatikan sendiri keperluan rakyatnya. Apabila didapati rakyat dalam keadaan susah, dia sendiri berusaha membantu dengan beri pemberian kepada mereka. Dia dengar Sayyidina Umar ni dia sentiasa keluar malam, mendengar daripada celah-celah rumah orang ni ada perbualan-perbualan, ada rintihan-rintihan, rungutan-rungutan tentang perekonomian. Ada yang susah, ada yang terlalu susah. Jadi Sayyidina Umar ni dia susah hati kalau rakyat bawah pemerintahan dia ni dia tidak berlaku adil. Lebih-lebih lagi dia tidak memberi daripada sumbangan kerajaan. Maka dalam hal ini Sayyidina Umar memberi kepada beberapa orang yang di bawah pemerintahan dia yang susah dengan duit dia sendiri. Walaupun Sayyidina Umar tu bukan orang yang berduit, bukan yang duit banyak. Menurut Sayyidina Anas bin Malik, seorang wanita pernah datang mengadu kepada Sayyidina Umar bahawa dia tidak memiliki pakaian yang cukup buat dirinya untuk menutup aurat. Khabar Sayyidina Umar, baju ada tapi nak tutup aurat betul-betul ni tak cukup kain. Lalu Umar bangun dan masuk tempat simpanannya. Itu rumah dia lah. Ada simpanan dia, baju-baju buruk. Kemudian dia mengeluarkan pakaian wanita yang berjahit, yang berwarna putih. Mana dia beri kepada wanita ini supaya kalau di kalangan ahli ataupun rakyat dia tidak menutup aurat. Sebab apa nak menutup aurat? Miskin. Padahal duit pemberanaan ada. Duit-duit dalam poket-poket ahli-ahli Islam ni ada. Takkan kita nak membiarkan muslimat kita yang miskin dalam keadaan tidak menutup aurat? Dan dalam keadaan kita duduk di kampung kita ni lebih pakaian pula. Bukan saja lebih pakaian, bermewah-mewah. Simpan dalam pakaian tu pak robok, pak almari. Tak pakai-pakai pun esok nak pergi beli pula. Maka sikap sebagai pemimpin kita duduk dalam kampung ni, pemimpin kecil-kecil. Kalau duduk dalam rumah tangga kita, pemimpin rumah tangga. Kalau kita duduk dalam komuniti, dia panggil konsep kejiranan pula. Jangan biarkan dia ada hadis bak jiran pula. Berkait dengan jirang lapar, jirang tak menutup aurat, jirang sakit, jirang macam-macam lah, terima musibah. Tanggungjawab kepada kita sebagai ahli jirang. Kena guna duit kita, kena guna macam-macam lah, supaya masalah yang berlaku dalam komuniti itu kita beritahu pemimpin ataupun kita selesai dengan sendirinya. Sebab itulah kepimpinan Sayyidina Umar ni, contoh ni Sayyidina Umar lah, banyak lagi pimpinan lain. Tapi yang paling ketara ni Sayyidina Umar sentiasa turun padang
turun padang, turun di lapangan, tengok akombi macam mana kehidupan mereka. Kau boleh tolong, boleh tolong. Sepatutnya kerajaan boleh tolong lah. Manakala sifat terakhir yang disebut dalam hadis ini pula adalah muwaffaq, iaitu pemimpin yang diberi petunjuk atau bimbingan. Yang pertama sekali, pemimpin yang adil. Bila dia merintah rumah tangga dia, komuniti dia, negeri dia, kawasan, kalau kita esko ke, kawasan wakil rakyat dia, negeri, negara, maka pertamanya adil kepada rakyatnya. Yang kedua, jangan lokek, jangan kedekut untuk infak daripada duitnya sendiri. Untuk bila jadi pemimpin, memang segala masalah kadang-kadang pakai kocek sendiri. Manakala yang ketiganya ialah yang bersifat muwaffaq, iaitulah pemimpin yang diberikan petunjuk atau bimbingan. Yang dimaksudkan dengan muwaffaq ini ialah seorang pemimpin yang jiwanya dihidupkan untuk melakukan kebaikan dan dibukakan hatinya untuk pintu-pintu melakukan kebajikan. Allah bimbing dia menjadi wakil rakyat, jadi ketua imam, jadi ketua kampung, jadi ketua keluarga. Ada satu bimbingan daripada Allah. Nur Ain Basirah, bimbingan. Kesiangan ni. Aku jadi pemimpin amanah ni. Tak ada duit ni, duit aku. Ada satu perasaan keimanan di dalam diri dia, nak turun, nak kita tengok. Ambil cakna, perhati. Tu makna sifat-sifat lah yang perlu ada begitu. Sebab apa ada sifat macam tu? Ada bimbingan daripada Allah. Setengah-setengah orang ni dah dapat gaji apa dah. Andalah, aku boleh baca dia lagi. Kau andalah, kau anda dia, guna-guna pun lo dia. Tidak ada sifat macam tu. Makna kalau tidak ada sifat yang seumpama itu, wah ambil dak aja, dak peduli aja, mu miskin-miskin lah, mu susah-susah lah, tak ada follow up orang panggil. Maka pimpinan yang ada jiwa lagu ni, yang rakyat pun marah ke dia, maka nak beritahu pemimpin yang tidak diberi petunjuk atau pemimpin yang tidak diberi bimbingan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah asas-asas banyaklah dalam hadis-hadis yang lain disebut, kalau kita minta sangat nak jadi pemimpin, maka dalam hadis disebut, mafhum hadis disebut, makna boleh minta pemimpin, minta orang pun boleh, dengan secara desakan ke, dengan secara macam-macam, mau mencari pengaruh ke, bodek ke, macam-macam lah. Tetapi ingat, Allah tidak membantu kamu. Allah tidak membantu kamu. Allah tidak akan menolong kamu. Maka inilah sifat yang ketiga, yang pemimpin-pemimpin perlu takut. Pemimpin-pemimpin perlu rasa takut kerana ni nampak jejak ke akhirat dah ni. Bab-bab bimbingan hidayah ni perkara akhirat. Perkara yang orang kata tak kena cara, balik awal. Balik awal ni mana? Mu ni gaji mahal lah atas dunia ni. Boleh peceng lah atas dunia ni. Boleh pergi banyak dengan Allah ni, boleh lah atas dunia ni. Tapi sifat yang ketiga, kalau Tuhan tidak bimbing, kalau mu rasuah, gilah mu dengan rasuah. Mu ni zalim, gilah mu dengan zalim ni. Tapi kalau ada bimbingan daripada Allah, kalau mu ni ada zalim, kalau ada bimbingan, kita istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah akan berikan hidayah balik kepada kita, beri bimbingan balik, beri pemeliharaan balik kepada kita. Sebab pemimpin ni, sebab itulah kita baca ni 40 hadis berkait dengan politik dan kepimpinan. Daripada 40 hadis tu, ada ancaman, ada yang mendapat special macam mana? Tempat tinggi di akhirat kelak. Jadi pemimpin ni sama ada
akan dapat tempat tinggi di akhirat kelak, ataupun akan dapat tempat paling rendah di akhirat kelak. Jadi kita sebagai pemimpin Islam ini, insya-Allah sentiasalah kita minta Allah membimbing kita. Jangan ikut bimbingan daripada orang-orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Bimbingan Yahudi, baca buku Yahudi, nak naik ke pimpinan lagu ni, kena tekan lagu ni, kena pecah perintah. Ini amalan Yahudi. Amalan Islam ini kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya pemimpin kita, sama ada diri kita ke siapa-siapa ke, yang dinaikkan berdasarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah akan memberi bimbingan kepada kita. Allah akan memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita di sepanjang kepimpinan yang kita bawa di dalam sesuatu komuniti yang kita pimpin itu. Jadi sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.